Hai, halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi dengan satu isu yang benar-benar panas, yang sangat mengejutkan. Kepimpinan pembangkang kepimpinan Perikatan Nasional. Tonton apa, sebelum ini kita mendengar satu MP bersatu Perikatan Nasional, Iskandar Zulkarnain, yang telah menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan, sekaligus membuatkan sokongan 2/3 ahli parlimen di dalam Dewan Rakyat, selepas Syed Saddiq menarik diri. Nah, tuan-tuan dan puan, ada yang berkata selepas Iskandar Zulkarnain yang membuat langkah pertama ini akan menyebabkan beberapa MP dari Perikatan Nasional dari pembangkang juga akan melakukan hal yang sama. Nah, kejutan buruk untuk Muhyiddin Yassin, untuk Hadi Awang, dan untuk semua kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional pembangkang. Selepas satu lagi ahli parlimen daripada kepimpinan Perikatan Nasional menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, mungkinkah beberapa spekulasi sebelum ini yang menyatakan, bahkan saya sendiri pernah melakukan spekulasi berkaitan dengan ini, selepas Iskandar Zulkarnain menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan, akan membuka pintu untuk kepimpinan MP-MP dari Perikatan Nasional, dari pembangkang, untuk juga melakukan keputusan yang sama, mengambil keputusan yang sama, yaitu mengikuti jejak langkah Iskandar Zulkarnain untuk menyertai ataupun menyokong kerajaan perpaduan, tetapi tidak meninggalkan parti. Nah, saudara-saudara, hari ini saja sudah 2 ahli parlimen dari Perikatan Nasional menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Yang terkini adalah ahli parlimen dari PN Labuan. Nah, menerusi ulasan dari Syabuddin Husin, selepas 2 ahli parlimen bersatu, sokong Anwar. Semua ini salah Mahyadin, menurut Syabuddin. Hanya kira-kira 2 minggu selepas MP Kuala Kangsar, Iskandar Zulkarnain, Abdul Khalid daripada Bersatu mengumumkan sokongan kepada kepimpinan Anwar Ibrahim pada 12 Oktober lalu. Kini seorang lagi wakil rakyat parti itu berbuat demikian. Mungkinkah selepas ini lebih daripada satu? Mungkinkah sehingga mencapai jumlah 10, 20, 30, 40 MP dari pembangkang akan menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan? Nah, mungkin perkara itu tidak mustahil, tetapi semua itu kita nantikan apa yang berlaku selepas ini. Tetapi untuk perkara itu berlaku, saya rasa tidak mustahil. Ahli Parlimen Labuan, Suhaili Abdul Rahman, adalah ahli parlimen kedua daripada Bersatu dan PN yang mengumumkan pendirian menyokong Anwar. Tidak jauh berbeza dengan Iskandar Zulkarnain yang memberi alasan perlukan peruntukan dan kesukaran dalam memberi khidmat kepada rakyat di kawasannya sebagai alasan mengalih sokongan kepada Anwar. Suhaili pula membangkitkan rintihan berterusan daripada pengundi dan keperluan mendesak untuk membantu mereka sebagai asas keputusan yang diambil. Tambahan lagi, menurut Suhaili, rakyat Labuan sudah lama merintih akibat berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi, selain masalah bekalan air dan elektrik yang berlarutan sejak hampir 15 tahun tanpa sebarang penyelesaian. Begitupun sama seperti Iskandar, Suhaili juga mengumumkan beliau akan tetap taat dan setia kepada Bersatu selain ingin terus kekal menjadi ahli parti. Nah, apakah kesan yang akan berlaku kepada Perikatan Nasional dan juga Bersatu setelah 2 lagi MP dari PN menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim tanpa meninggalkan parti? Adakah begitu juga akan memberi kesan yang buruk kepada 2 MP tersebut? Apa komen Anda, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Parlimen gempar disebabkan dengan kenyataan seksis oleh salah satu
ahli parlimen di dalam Dewan. Ini adalah berkaitan dengan apa yang berlaku di antara ahli parlimen Langkawi, PN Langkawi, dan juga PH Seputeh. Menerusi sebuah artikel yang kita sudah lihat sebelum ini, tak mahu pakai apa-apa pun tak apa, ayat seksis MP Langkawi, cetus keco. Nah, ini menjadi satu bualan ramai orang. Adakah wajar ataupun relevan kenyataan daripada MP Langkawi itu? Dengan disebutkan di dalam artikel ini, tak mahu pakai apa-apa pun tak apa, ayat seksis ahli parlimen Langkawi Perikatan Nasional, cetuskan kekecohan. Nah, adakah beliau akan berisiko untuk dikenakan apa-apa tindakan rasanya mungkin daripada parti ataupun daripada mana-mana pihak. Nah, saudara-saudara, artikel daripada PH Online, Dewan Rakyat Keco seketika susulan tindakan Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah, Perikatan Nasional Langkawi, yang mengeluarkan kata-kata berbaur seksis terhadap Teresa Kok, Pakatan Harapan Seputeh. Kenyataan itu dibuat sejurus Kok bangkit mencela ucapan Suhaimi ketika sesi perbahasan Belanjawan 2024 dengan bertanyakan sama ada boleh datang ke Langkawi dengan memakai seluar pendek. Saya nak jemput khusus kepada Seputeh Kok datang ke Langkawi, tak mahu pakai apa-apa pun tak apa, katanya sebelum mencetus situasi gamat dalam Dewan. Kenyataan Suhaimi itu memaksa Chong Zemin, PH Kampar, bangkit mencela, menyatakan ayat yang digunakan ahli parlimen Langkawi itu melanggar undang-undang. Tak pakai apa-apa, pergi Langkawi, itu langgar undang-undang, mana boleh. Tolong tarik balik kenyataan. Katanya sebelum Suhaimi bertanyakan semula kepada Kok, mengapa soalan mengenai pakai seluar pendek diajukan. Suhaimi kemudian berkata, saya terlupa nak sebut, saya nak bayangkan bagaimana Seputeh datang Langkawi tak pakai apa-apa. Sudah pasti ini menimbulkan satu kesalahpahaman, ataupun setelah kenyataan ini dikeluarkan, sudah pasti ramai di dalam Dewan akan berfikir perkara yang lain. Kok kemudian membidah Suhaimi dan mendakwa ahli parlimen Langkawi itu berfikiran luca. Luca, pikiran kurang bersih, katanya. Nah, saudara-saudara, di dalam artikel yang lain berkaitan dengan isu yang sama, akhirnya pengakuan daripada ahli parlimen Perikatan Nasional Langkawi. Kenyataan seksis MP Langkawi kata hanya bergurau. Ahli parlimen Perikatan Nasional Muhammad Suhaimi Abdullah mempertahankan kenyataan jemputan kontroversi kepada ahli parlimen Seputeh Teresa Kok untuk melawat ke Pulau Langkawi. Dia menyifatkan sebagai jawapan provokasi terhadap soalan yang didakwanya sebagai provokasi juga. Nah, saudara-saudara, menurut Anda, komen Anda apa berkaitan dengan apa yang telah dikeluarkan, kenyataan yang telah dikeluarkan oleh PN Langkawi? Adakah dengan menyuruh atau mengeluarkan kenyataan yang berbaur luca yang disebutkan oleh Teresa Kok sendiri, PH sendiri, ahli parlimen PH, berkaitan dengan kenyataan daripada Suhaimi, daripada PN Langkawi, yang menurut Teresa Kok adalah berbaur luca, itu adalah satu kenyataan yang relevan. Sudah pasti ini akan mengundangkan beberapa perasaan yang tak puas hati kepada penyokong PH, terutamanya penyokong Teresa Kok sendiri. Nah, saudara-saudara, mungkinkah MP PN Langkawi bakal dikenakan tindakan ataupun mungkin ada sesuatu yang bakal menimpa beliau selepas mengeluarkan kenyataan begitu di Dewan? Saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.